Okey, nah saya Nampak. keluarkan lah. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, jadi walaupun anda dah diagihkan buat soalan-soalan tertentu, okey, sepatutnya kena jawab jugalah semua soalan sebab saya bagi masa petang tadi. Okey. So yang lain tu kamu, kalau kamu dah banyak soalan yang kamu buat, kalau tak tahu tu tak apa, tinggal. Okey. Yang dah buat tu kamu tandakan dengan pen merah. Tengok mana yang betul dan mana yang salah. Okey, jom kita tengok soalan ini, soalan Kelantan So soalan Kelantan. Okey, nombor 15. Okey, so dia kata apa ni? Okey, ni dia bawah tajuk isotopes. Okey, jadi isotop ni ada juga soalan yang melibatkan calculation Okey, di mana isotop ni kita tahu bahawa satu atom tu dia ada more than one number of neutron. Okey, dia ada beberapa number of neutron. Okey, ini kalau kita tengok di sebelah kanan tu dia ada percentage dia. Okey. Jadi example macam ni lah. Okey. Lebih kurang macam ni. Jadi yang sini mungkin ni untuk apa ni? Rubidium kan. So kalau rubidium kat sini mungkin rubidium dia punya proton. Okey, yang ni 37, yang ni 48. Okey, yang ni 72%. Maksudnya kalau dihimpunkan semua isotop, jumlah dia adalah sebanyak 72%. Okey, rubidium yang satu lagi ni 37 atas dia 50 adalah sebanyak 28%. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita nak tentukan dia punya relative atomic mass dia yang sebenar? Macam mana kita nak tahu relative atomic mass dia? So kalau keluar soalan macam ni, dia ada satu formula iaitu relative atomic mass sama dengan jumlah percentage isotop darab dengan mass of isotope, and then bahagikan dengan 100. Jadi kalau ada 3 isotop, 3 kali tambah lah ni 3 kali tambah lagi. Boleh faham tu maksud dia. So dalam soalan ini jom kita tengok so dia diberi dua jenis isotop, jadi menggunakan formula yang cikgu terangkan tadi. Okey, tapi sebelum tu kamu kena totalkan dululah, cari dia punya RAM dia berapa. Okey. Seperti kita tahu relative atomic mass sama dengan nucleon number sama dengan nucleon number. Jadi kena totalkan dahulu. So yang atas ni bila kamu totalkan akan dapat kat sini 85 dan yang ini 87. Jadi menggunakan formula yang cikgu ajar tadi. Okey, apa tadi tu? Macam mana? Percentage isotop campur dengan mass kan? Ni mass dia 85. 85 ni mass, yang ni percentage dia 72. Nampak tak? Okey, so tambah dahulu, jangan bahagikan 100 lagi, tambahlah dengan ikutlah berapa banyak isotop yang dia ada. Okey. So percentage darab dengan berapa dia punya mass dia. Molar mass ni kan 87. And then dah total semua, baru bahagikan dengan 100. Ini formula dia lah. Boleh nampak So akan dapat jawapan akhir dia ialah 85.56. Relative atomic mass tak perlu buat unit. 85.56 cukup. Tu je. So betul lah ni good. Dan soalan yang seterusnya. Nampak tak? Tadi soalan nombor 1 dia bagi table. Sebenarnya soalan nombor 2 ni Johor soalan 2021. Soalan ini juga menggunakan kaedah yang sama. Cuma dia buat dalam bentuk ayat. Yang Kelantan tadi dia buat dalam bentuk jadual. So kita tengok dekat sini ada berapa isotop yang dia bagi. Isotop dia ada 2. Yang ini. And then dia bagi percentage. Soalan ni mesti dia bagi percentage. Jadi cuma yang ni dia dah bagi siap-siap dah dia punya nucleon number. Jadi percentage betul 75 darabkan dengan dia punya mass iaitu 35. Betul. Yang belah kanan pun percentage darabkan dengan 35.
Bukan 35 ni, 37 sebetulnya. Tak? Satu 35, satu lagi 37 ni sepatutnya kena darab dengan 37. Okey. And then akan dapat jawapan akhir. Dia tersilap sikit je So bahagikan dengan 100. So akan dapatlah jawapan akhir dia ialah 35.5. Okey. Tersilap tu sepatutnya 37. Boleh tak sampai situ semua? Okey. Kalau keluar soalan ni dia sangat jarang keluar, tapi kalau dia tanya tolong ingatlah formula ni okey. Dah selesai soalan yang ini. So kita tengok pula set yang seterusnya iaitu Johor. Dah Johor dah. Okey. Saya dah habis kat sini Okey, Johor dah sudah. Lepas tu set yang seterusnya apa? Kedah Kedah. Okey, Kedah. Okey, betul soalan nombor 29. Okey, so soalan ini masih lagi di bawah tajuk ni bawah tajuk apa ni tengok. Okay, so the mass of 3 atoms Y is equal to the mass of 4 carbon atom. Okay, so Y is not actual symbol of the element. What is the relative atomic mass of element Y? Okay, jadi soalan ini senanglah sebenarnya. Okay, apa yang perlu kamu buat sebenarnya, kita buat macam ni ikut soalannya. 3 atom Y sama dengan 4 atom karbon. So 3Y sama dengan 4 karbon. Nampak And then 3Y equal to 4, darablah dengan dia punya relative atomic mass dia. So akan dapat 48. Dan cari sahaja nilai Y, akan dapat 48 bahagi 3, so dapat 16. So RAM untuk Y ialah 16. Okay. Nampak so betul lah jawapan ini. Berapa markah tu? Okay. Ada lagi? Okey, so seterusnya soalan Melaka, soalan 30. Okey, soalan Melaka. Okey, so soalan Melaka ni mana soalan dia? Okey, so plaster of Paris of gypsum plaster is often used to treat a patient with bone injuries. It consists of fine white powder of calcium sulfate hemihydrate dia dah bagi tahu dah formula dia apa. Okey, what is the molar mass of calcium sulfate hemihydrate? Okey, soalan ni pun mudah sahaja. Okey, gunakan formula yang dia bagi dan masuklah dia punya relative atomic mass. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kamu dapat 289. Okey, so di manakah silapnya? Okey, 289 dekat mana kamu silap ni? Okey, so dia 40. Okey, 2 ingat kalau yang kecil bawah ni dia akan jadi coefficient number lah, dia akan jadi besar. Dia akan jadi 2 kemudian berkurungan besar 40 tambah 32 tambah okey, berapa tu? 4 16 tutup kurungan. Okey, tambah dengan 1 tambah dengan 16. Okey. Alright so apa jawapan ni? Kenapa tak sama dengan jawapan saya? Kita kira balik semula. 2 40 tambah 32 tambah 4 tambah 1 tambah 16. Okey, so 28. Okey, betul lah. 289. Saya ada tersilap lah ni kot. Okey. 289. So betul lah jawapan dia okey, good. Okey. Boleh kelas? So soalan yang seterusnya Negeri Sembilan, soalan nombor 31. Okey. Mana ni? Formula outside formula outside. Okey, rasanya kita dah buat tau soalan ni. Kan? Negeri Sembilan ni dah buat ni. Okey. P2O
and react completely with carbon powder akan hasilkan yang ini. Okay, so based on soalan dia ialah kamu perlu buatlah tindak balas dia. Okey, tindak balas ni betul lah P2O tindak balas dengan karbon akan dapat P dan juga CO2. Okey, betul. And then tuliskan maklumat dia, apa maklumat yang dia bagi. Okey, so kalau dekat soalan ni kita tengok, kita dah tahu dah mass P kan. Ini mass P. Boleh tak nak cari mass oksigen? Boleh, kena tolak lah dua-dua ni. 21.6 tolak 19 dapatlah mass of oxygen. Okey, dah dapat mass P, dah dapat mass oxygen, baru kita boleh buat calculation nak cari empirical formula. Okey. Bermula dengan mass, okey, and then cari number of mole. Okey, cari number of mole. Ni saya dah ajar hari tu kan. Okey, bahagi dengan X kalau tak tahu. Yang ni gunalah apa-apa simbol pun. X, Y ke, M dengan N ke, terpulang lah Yang ini. Ratio ni mana nak dapat daripada formula dia. P2. Oh, so ini 2, ini 1. Okey. So daripada ratio kita boleh cari mole. Okey, dapatlah mole dia 0.3. Jadi Y ni adalah 0.3. So boleh tak nak cari X? Boleh. Okey. So akan dapatlah 64. So X adalah 64. X itu adalah relative atomic mass. Okey, ni betul dah ajar dah sebelum ni. Okey, soalan Kedah 2021 01. Okey, Kedah. Saya taruh dia last sekali. Dah hantar ke belum? Khadijah dah hantar. Okey, dah hantar dah Okey, kejap. Dah. Okey, copy ya saya paste lah. Ini soalan objektif saya copy apa ni? Silap. Lagi sekali. Copy. Pangkah. Pergi kat sini. Paste. Baru betul. Okey. Besarkan dia. Okey. Terima kasih Azijah. Okey, ingat tak nak hantar tadi. Okey, so soalan ini adalah basic lah. So, which of the following statement is true for 1 mole of substance? Okay, dia tanya pasal 1 mole of substance. So, 1 mole of zinc contains 6.02 times 10 power of 3 molecule. Zinc ni atom. Macam mana dia boleh jadi molekul? Jadi salah lah. Boleh faham sepatutnya 1 mole of zinc equal to 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Okay. Soalan B pula, 1 mole ammonia. 1 mole ammonia contains same number of atom as 12 gram carbon 12. Sebenarnya same number of molecule. Okay, sebab tu jawapan dia pun salah. Okay. Soalan C, 1 mole of carbon dioxide contain the same number of molecule as the number of 12 gram. Okay, yang ni betul lah. Okay. Carbon dioxide sebab dia cerita pasal molekul. Yang D pula kenapa salah? Yang D 1 mole of oxygen gas tu O2. Tapi dicakap pasal atom, salah. Sepatutnya molekul. Ayat dia tu salah So jawapan dia ialah C. Okay? Tu je Dia salah guna ayat kat situ. Okey, dah je kita sambung lagi. Johor dah kan? Kedah dah sudah, Melaka dah sudah. Negeri Sembilan dah. Okey, Perlis pula Okey. Okey Saya macam lompat je ni. Kelantan nombor 28. Ada tak? Saya terlompat ke? Kedah. Lepas tu Kelantan soalan nombor 28. Mana? Kelantan. Okey. Yang Perlis ni soalannya mana? Mana ni? Oh, bawah sikit. Perlis tu 08. Okey, kita pergi Kelantan dulu lah Okey, alright. Kelantan. Saya punya ni. Okey. Okey, jom tengok soalan ni. Okey, saya besarkan. Ya, ada orang main saya punya ni Sekejap.
Okay, sorry saya ada Bluetooth keyboard, dia tertindih. Jadi dia dia bergerak sendiri je lah ni Bluetooth keyboard ni tertindih ya, patutlah bergerak je. Okey, kita proceed balik soalan. Okay, so Bunsen burner cartridge contains 2.75 kg butane. What is the number of mole of gas? Okay, so yang ni macam mana nak selesaikan soalan ini? Okay, so mole sama dengan mass over molar mass lah formula dia. Relative atomic mass yang ni Okay, mass over yang ni betul. And then 2.75. Okay, yang ni 2.75 ni kamu kena tukar kepada gram Ni kilogram kena tukar jadi gram dahulu. So dah tersilap dekat situ. Okay, jadi dia sebenarnya 2.75 darabkan dengan 1000 sebab nak jadikan dia gram. Okay, barulah bagikan dengan 58 tu betul. Okay, so sayanglah tersilap dekat situ. 47.41 apa ni tadi? Mol. Okay. Okay. Jelas tersilap sikit je. Okay, dah selesai yang tu. Okay, so soalan seterusnya, soalan Terengganu. Okay. So, dalam soalan ni, the following question represent the reaction between copper to oxide and nitric acid. Okay, dah diberi chemical equation. And then, what is the mass? Jadi soalan ni bagus pelajar ni, bagus. Dia gariskan apa kehendak soalan tu. Bagus, macam tu lah. Mass of copper produced when, react completely with nitric acid. Okay, what is the mass kan? Okay, so dia tanya pasal mass. Jadi, bagus. Maksudnya dia tulis chemical equation. Okay, macam yang saya ajar juga. Masukkan apa yang maklumat bagi. Okay, apa yang dah diberi maklumat. Okay, so dalam ini diberi maklumat adalah mass. Dia list down kan. Okay, and then dia listkan semua. So daripada sini cari mole. Okay, cari mole. Ini dapat 1 markah. And then dah dapat mole guna ratio So yang ni pun dia guna ratio. Good, dapat markah yang kedua. Okay, so guna ratio. Dah selepas dapat mole copper to nitrate, and then barulah kita boleh cari mass copper to nitrate. Okay, yang ini calculation dia. Okay, apa pula 2 markah ni? 1 markah lah. 1 markah, 1 markah. Dapatlah 3.76. Ada apa nak tanya tak? Calculation ni senang je Okay. Soalan ni selalunya 3 markah. Okay, lagi seterusnya soalan SBP nombor 32 SBP. Okay, so soalan ini nampak tak ada bagi diagram tu? Okay, tak berapa jelas sangat tapi saya tolong jelaskan lah Apa yang perlu kamu buat adalah sebenarnya adalah yang bawah ni dia bagi tahu mass apa Okay, metal X. Ini metal X. Okay, jadi cari mass of metal X. Okay, cari mass of metal X also sama metal M X pula So sama dengan 197.057 sorry 196.6362 kena tolak dengan yang ni tadi yang nombor 1 tu. Okay, so 195.0285. So dapat mass dia ialah 1.6097 gram. Okay, tu metal M. And then kamu kena cari mass of oxide. So yang dia cari ni adalah ni metal oxide. Oxide. Okay. So apa perlu kamu buat ialah mass yang kita cari tadi ni. Bukan kita okay, mass yang diberi ni yang kamu jumpa ni tolak terus dengan yang ini. Tolak terus, okay. So tengok betul tak calculation dia 19752 63, okay. So akan dapat 0.421 gram. Okay, so kamu dah dapat mass of metal M. Kamu dah dapat mass of oxide. Jadi bila dah dapat mass ini barulah kita boleh cari empirical formula, okay.
So what is empirical formula of metal M? Okay. What is the empirical formula? Okay, first masukkan mass. Mass okay, macam saya tadi, saya dah kira siap-siap. Jadi masukkan nilai dia. Okay, ni betul. Okay, and then step yang kedua cari mol. Okay, betul. Betul tak? 0.025, 0.026. Kemudian bahagikan dengan mol yang paling kecil. So dapat juga 1. Ini sebenarnya dapat 1.04, tapi kita boleh bundahkan dia 1. So empirical simplest ratio 1 lah. Okay, so empirical formula dia ialah simple ratio ni sepatutnya 1, 1. Okay, dapat MO. Okay, betul Okay, ada masalah ke empirical formula? Next. So SBP soalan nombor 4. Okay, SBP soalan nombor 4. Okay, so soalan ni kalau kamu tengok macam tak pernah jumpa diagram ni kan. Okay, sebenarnya senang saja apa yang perlu kamu kena tahu ialah pertama sekali kamu kena tengok lah. Di dalam ni dia bagi zinc. Dia bagi zinc So zinc bertindak balas dengan HCl. Okay, bagus. Dia buat chemical equation siap-siap. So akan hasilkan hydrogen gas. So hydrogen gas dia akan lalu dekat sini. Hydrogen gas lalu dekat sini. And then dia bertindak balas dengan metal oxide. So ini adalah copper oxide. Okay. So saya tambah lagi. Jadi copper oxide bertindak balas dengan hydrogen gas akan dapat copper tambah water. Okay. So kita balancekan dia. Okay, dah balance. Okay. Nampak tak produk dia water. So yang mengalir dekat sini ialah water. H2O. Yang mengalir di sini ialah H2O. Okay. Nampak Okay, so what is the meaning of empirical formula? So empirical formula is the chemical formula that shows the simple ratio of number of atom of in element in a compound. Okay. In a compound. Okay, betul lah ni boleh lah. So next, what is the role of zinc, granule and hydrochloric acid? Okay, to produce hydrogen gas. Okay, betul lah. Apa function dia? Sebab sebenarnya kita nak hasilkan hydrogen gas. Okay. Okay, dan yang seterusnya, name another oxide of metal which empirical formula can be determined using the same method. Okay, selain daripada copper to oxide, apakah lagi metal oxide yang boleh digunakan? Okay, so di sini pelajar kena hafal lah reactivity series of metal. Apa dia? Yang ni dia, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pelayanan hidup cukup aman. Okay, reactivity series of metal ni dia lain sikit dengan electrochemical series Ni adalah reactivity series. Series of metal. Apa yang perlu kamu ubah ialah ubah suai sikit. Padam hidrogen ni. So hidrogen tadi dia akan berada di bawah zinc. Hidrogen dekat sini dan di atas zinc adalah karbon. Okay. So apakah metal yang boleh menggantikan copper to oxide? Okay, semua metal di bawah hidrogen boleh. Sampai copper lah semua metal. So gantikanlah dengan, so yang kat dalam ni kawan kamu jawab iron 3 oxide. Bukan iron 3 oxide, iron 2 oxide. Dia guna iron, boleh juga. Nak guna tin boleh, lead boleh jadi saya buat pembetulan sikit. Jawapannya adalah dia suruh name kan, tu ni nama penuh. Iron 2 oxide. Baru betul. Okay. Faham Nak jawapan yang lain lagi boleh? Boleh. Lead 2 oxide boleh juga. Lead 2 oxide. Apa-apa saja yang berada di bawah hidrogen. Okay, alright. So, soalan yang seterusnya. Dah soalan mana dia ni? Okay. Okay, ada lagi soalan dia yang seterusnya. Okay, so di sini dia diberi apa ni? Ni pun empirical formula juga Okay, yang ini adalah mass of copper. Okay, ini adalah mass of copper. Mass copper.
Yang atas ni adalah mass oxide of copper. Ni adalah mass copper oxide. Yang atas tu kosong lah Okey, jadi yang pertama nak cari empirical formula, kamu kena cari dahulu mass copper. Macam mana nak cari mass copper? Tolakkan kedua-dua ni. Okey, akan dapatlah mass copper. Boleh faham Copper oxide dia kena tolak dengan copper. Sorry. Copper ni nak tahu mass copper kena tolaklah dengan yang mass of glass tube tadi tu akan dapat copper. Yang ni betul. And then nak tahu mass of oxide ialah kena tolak yang ini. Okey. Yang atas ni tolak dengan yang ini. Okey, dapat mass ni. Okey. Okey, so barulah kita ikut step nak cari empirical formula, di mana yang kedua mesti kita cari mole, iaitu mass over molar mass. Okey, ini betul, satu markah. And then bahagikan dengan mole yang paling kecil, betul. Satu markah. Okey. Soalan ni selalunya 3 markah lah. Okey. Soalan ni selalunya 4 markah. Dalam ini ada 3 markah. Okey. So yang ini markah yang keempat lah yang ni betul. So dia punya empirical formula pun betul. Okey. So saya rasa tak susah lah kot soalan empirical formula ni, dia tak complicated sangat Okey. So yang ini okey, dengar betul kelas Kita belajar nak cari empirical formula ada 2 jenis. Yang pertama kalau kamu ingat yang ni. Yang ada combustion tube kan? Okey, lepas tu kat dalam ni ada apa? Ada copper oxide. Ingat lagi? And then yang ni dia alirkan apa? Yang ni dia akan terbakar, yang ni dia alirkan hydrogen gas. Okey? Yang ni dia panaskan. Yang ni dia punya pemegang lah, holder dia. Okey? Ni yang pertama. Yang kedua satu lagi ialah di mana kita ada apa tu? Peter magnesium. Okey, dalam petri dish. Ingat lagi? Macam ni lebih kurang. Yang ni nak cari empirical formula of magnesium oxide. Yang nombor satu ni nak cari empirical formula copper 2 oxide. Yang ni nak cari empirical formula of magnesium oxide. Dua-dua ini soalan akan tanya. Wajiblah selalunya soalan tanya macam mana nak tahu eksperimen ni dah complete reaction. Okay. How to determine the state how to determine that the reaction between copper oxide and hydrogen is complete. Selalunya ditanya. Jawapan dia sama je. Dua-dua method ini soalan akan tanya how to determine that the reaction is complete. Apa jawapan dia? Yang pertama heating. Heating. Nampak tak sebab kita panaskan nampak dah ni? Nombor satu panas. Heating, cooling. Nombor dah panas kita kena sejukkan dia dulu. Nampak? Cooling. Dah cooling kita weighing. Timbang. And then tak cukup lagi kita kena repeat balik until dia punya mass dia constant. Nampak So ni jawapan dia. The process of heating, cooling and weighing is repeated until constant mass is obtained. Boleh tu dia. Dan dia punya turutan ini kena betul. Kamu tak boleh main belasah je. Cooling, heating, weighing. Salah. Dia masih heating dulu. Nombor 2 cooling dan nombor 3 weighing. And then repeating until get a constant mass. Ataupun until constant mass is obtained. Okay? Ada lagi tak? Tu saja So selesai soalan yang daripada mana tadi ni? Soalan SBP Okey, so kita tengok lagi soalan seterusnya. Kedah soalan 03 Kedah. Okey. Okey, soalan ini Okey. So yang pertama kali bila tengok diagram ni jangan terkejut pula So dia tanya apa? Meaning of empirical formula. Jadi tadi kita dah discuss empirical formula. Dia mesti bermula dengan chemical formula. Apa dia? To show a simple ratios. Okay, number of atom of an element in a compound. Tiga-tiga ni kena ada. Ni. Kalau dalam skema jawapan ni dia highlight kan benda ni Cikgu saya dah buat dah of atom of each element. Compound je tertinggal. Dia boleh jadi salah Tapi semua ni terpulang lah atas ihsan pemeriksa lah.
Selalunya SPM ni dia lembut hati sikit lah. Okey, jadi yang ni apakah empirical formula? So yang pertama sekali kamu kena kira semua bilangan atom yang kat dalam ni. Kamu akan dapat C6H6. Boleh faham? Ini adalah molecular formula. Empirical formula, kamu simplifykan dia akan dapat CH. So betul lah. Okey. Okey, so soalan yang seterusnya apa ni? Okay, benzin undergoes, okay, C6H6 itu nama dia benzin. Benzin ni kalau dalam chemistry selalunya dia buat simbol macam ni je. Okay, benzin. Tapi form structure dia sebenar macam dekat atas tu, diagram 3. Okay, so benzin. So benzin ni dia undergoes chlorination. Okay, benzin ni dia adalah sejenis alkin alkin sebab dia ada double bond. Okay, dia undergoes chlorination, reaction to produce chlorobenzene. Apa yang alkin punya tidak balas, benzin boleh buat sebab dia ada double bond. Okay, so dia ada nampak tak dia ada apa tu, chlorination, maksudnya dia campur dengan klorin lah, akan menghasilkan chlorobenzene, which in used in apa tu, used in pesticide manufacturing. Okay, so the chemical equation involved, okay, dia dah bagi dah kat situ. Okay, so soalan dia tanya, if 1.5 mole hydrochloric acid is produced in this reaction, calculate the volume benzene needed at room temperature. Okay, so soalan ini seperti yang saya ajar sebelum ni, pertama sekali mesti salin dulu dia punya chemical equation. Walaupun soalan dekat atas dia dah bagi kan, tulis balik. Kenapa kena tulis? Sebab kita nak masukkan maklumat dia. Okey, jadi tengok apa maklumat yang dia bagi. Maklumat dia bagi adalah mole hydrochloric acid. Okey. Mole hydrochloric acid, calculate the volume. Nampak tak? Jadi mole apa tadi? Hydrochloric acid Kenapa kamu buat ke sebelah klorin? Sebenarnya kat sini ni bukan ni. Sebenarnya dia bagi mole yang ni. Mole dia ada 1.5 mol. Okey, tapi dia suruh cari volume yang ni. Okey. And then kamu bernasib baiklah sebab ratio tu betul. Okey. So 1 mol klorin, sebenarnya bukan klorin, 1 mol HCl produced by 1 mol apa tu? C6H5. Apa ni? Okey, betul lah. Ya. Okey, ratio betul lah Okey, so HCl. Okey, 1 mol HCl. Okey, ratio dia 1:1 dengan yang ni lah. Okey, betul. And then 1.5 betul. So yang ni dapat 1 markah. Okey, dapat 1 markah. Dan yang kedua baru cari volume. Sekarang kita dah tahu kan mol chlorobenzene. Jadi daripada mol chlorobenzene boleh tak nak cari volume? Boleh. Macam mana? Mol kena darab dengan apa tu? Molar volume. Okey. So okey. So 1.5 darab dengan 24 lah at room temperature kan, room condition. So dapat 36 desimeter per cube. Nampak So soalan ini 2 markah. Selalunya 3 markah, tapi kenapa dapat 2 markah? Sebab dia dah bagi mol. Sebab kamu tak perlu nak kira mol, okey? Selalunya 3 markah. Tapi sebabkan dia dah bagi mol, maka dapat 2 markah sajalah. Okey, markah yang kedua. Okey, good betul Okey, dan buat dia punya chemical equation. So ubah sign sahaja sebab kita gantikan klorin tu dengan bromin kan. Jadi Cl2 tu tukar sahaja kepada Br2. And then balancing dia semua sama. So dapat 2 markah. Okey? Betul lah soalan ni. Okey. Terima kasih kepada yang menjawab. Okey, lagi soalan seterusnya Terengganu Okey, so soalan yang seterusnya soalan Terengganu. Okey, Terengganu soalan nombor 10. Okey, so soalan ini ialah okey, dia jawab macam ni gambar soalan ni tak ada. Okey, so daripada soalan, apa yang kamu kena tahu ialah kamu tengok jadual tu dia bagi jadual. Kamu kena tulis dekat P tu apa?
P tu dia kata less than 7, Q pun less than 7, bermaksud dua-dua adalah asid. Okey, so macam mana kita nak tahu P tu asid apa? Kita tengok apa produk dia. Dia hasilkan copper to nitrate. Nampak tak? Kalau garam yang dihasilkan tu ada nitrit, bermaksud dia adalah nitric acid. Okey, cuba tengok yang Q. Q tu salt tu adalah sodium ethanoate. Dia ada ethanoate dekat situ, bermaksud asid dia adalah ethanoic acid. Okey. So yang ni satu markah, ini satu markah. Okay, and then soalan ini kamu kena gariskan soalan ni macam cikgu ajar sebelum ni, nak jawab isi, gariskan apa yang diminta. Name solution P and Q dah 2 markah, semuanya ada 4 markah kan. Okay, which solution shows higher pH? So yang higher pH value ialah salah. Komputer saya dah agak dah. Okay, soalan ni mengelirukan. Dia tak tanya higher concentration. Okay, dia tanya higher pH value. So kamu kena ingat. Okay, higher pH value bermaksud dia makin lemah asid tersebut. Jadi jawapan dia adalah ethanoic acid. Okay, ethanoic acid. Baru betul. Yang ini salah. Okay. Okay, kenapa ethanoic acid? Markah yang keempat kenapa ethanoic acid? Okay, tengok jawapan saya. Because, suruh explain kan? Because ethanoic acid ionized partially in water to produce low concentration of hydrogen ion. Okay, tak habis lagi dekat situ, tambah satu lagi. Okay, the lower the concentration of hydrogen ion, the higher the pH value. Barulah dapat markah yang keempat. Nampak okey, itu je kena betulkan. Okey, jadi soalan yang seterusnya, soalan B. Okey, sama juga, masih lagi soalan AC, jadi kamu kena gariskan apa saja kehendak soalan. Okey, soalan ni, tengok betul-betul soalan ni. Yang pertama dia kata, kalau ikut yang saya dah gariskan lah. Dia kata state the type of reaction. So jangan kamu jawab pula oxidation, reduction. Okey, yang ini adalah neutralization. Okey, betul. Okey, and then sulfuric acid bila nak balas dengan potassium hydroxide. Okey, so ini adalah balance chemical equation dia. Balance chemical equation dia, betul okey. Dah kenapa? Okey, tak ada dua ni. Dua tu tak ada. K2, K2SO4 sahaja. Yang ini pun tak perlu. H2O sahaja Betul tak? Oh, okey, kejap. Okey, H2, 4. Okey, betul lah 2. 4. Okey. So K2 2. Okey, tengok balik. H2 okey, betul. KOH. Jawapan saya tadi ni. Okey, salah dia tak ada ni. Tak ada. Ya, tapi saya punya pula yang balance salah ni. Okey, so ni taruh 2 lah. Dah betul lah 4, 8, 9, 10. 4, 5, 6. Okey, 2 ni tak ada. Okey. Itu saja. Okey. Ni betul ni dia tambah 2 ni. Kenapa pula tambah 2? K kan dah 2 dah kat situ. Ni baru betul. Okey, so next lagi soalan yang seterusnya adalah dia tanya apa? Soalan tanya calculate the molarity of sulfuric acid. Okey, so kawan kamu menggunakan formula. Okey, boleh tak ada masalah lah guna formula MaVaO2
over MBVB equal to A over B. Okay. So gunakan ratio. Okay, betul. Jadi dia akan dapat 0.5 mol per centimeter cube. Okay. Formula ini khas untuk neutralization saja. Sorry, dia khas untuk titration. Okay. So betul lah. 0.5 mol per decimeter cube. Okay. Lagi soalan yang seterusnya. Okay. Okay, suggest of solvent X and solvent Y. Explain the difference of observation in both sets of experiment. Explain the differences. Okay, kenapa beza observation dia untuk untuk solvent X and solvent Y. Okay. So, yang pertama sekali kamu kena tengok gambar rajah lah. Ni tak ada gambar rajah lah. Saya kena, kamu tengoklah kamu punya kertas soalan tu. Okey, so kalau kita tengok dekat sini yang menghasilkan apa, yang light up bulb yang light up kat situ adalah gambar rajah yang atas. Bermaksud electrolyte dia can carry electricity, yang bawah tu cannot carry electricity. Maksudnya solvent Y itu adalah covalent compound, X itu adalah ionic compound. Okey. So kawan kamu jawab propane, boleh? Betul. Water pun betul. Sebab X tu can carry electricity. Okay. And then dia suruh apa tadi? Dia suruh explain kan? Okay. Suggest also, okay. Explain the difference. Okay. Observation. Okay. Kenapa beza observation? Yang pertama kamu bagi tahulah. Okay. Di mana? Okay. Bulb yang dekat ni X tolong labelkan tajuk dia tu. Kita tak tahu. Pemeriksa tak tahu yang mana satu ni. Okay. Kalau tak nanti sia-sia je kamu terang. Yang belah kiri tu X, yang belah kanan tu Y. Bagi tahulah. Bulb tadi ni lights up. Betul. Yang belah kanan does not lights up. And then kenapa dia lights up? Because it can carry electricity. Betul. Yang ke nombor 2. Yang Y cannot carry electricity. Betul. Kenapa dia can carry electricity? Because it have free moving ion. Yang belah kanan no free moving ion. Okey, bagus cuma atas ni je. Jangan lupa labelkan heading dia. Ni pun sama. Tak labelkan mana pemeriksa nak tahu. So untuk set 2 kamu kena terangkan pula set 2. Jadi kalau ikut gambar rajah set 2 tu, yang pertama air kapur dia calcium carbonate, right? Yang nombor 1 tu ada bubble, yang nombor 2 tak ada bubble So yang nombor 1 bagi tahu dahulu apa observation dia. Apa yang kamu observe. So, gas bubble release, no bubble release, betul. Kenapa ada gas bubble release? Because, HCl ionized, betul. Yang nombor 2, does not ionize. So, ada reaction occur. Yang nombor Y, no reaction occur. Ataupun, jawapan yang lain sebab produce hydrogen ion. Yang ni, no hydrogen ion. Okay. So betul lah yang tu. Okay. Alright. So dah boleh proceed kepada soalan yang seterusnya. Johor. Okay. Saya tak akan cover semua Saya akan cover apa yang saya agihkan kepada pelajar je. Yang lain tu kalau ada apa-apa persoalan kamu tanya saya lah Sebab saya target hari ni ingat nak buat sejam je. Tapi sama juga nak dekat pukul 10 Okay. So state the meaning of strong acid. Okay, what is mean by strong acid? Acid that ionize in water to produce. Okay. So kalau soalan kata strong ataupun weak acid, jangan tertinggal satu perkataan iaitu ionize completely. Kalau dia tanya state the meaning of acid, baru betul jawapan kamu ni. Tapi kalau dia tanya meaning of strong acid, kena tambah sedikit iaitu ionize completely in water and produce high concentration of hydrogen ion. Nampak tertinggal satu perkataan je boleh salah. Okay. And then based on diagram, which reagent bottle give a lower pH value? Okay, antara A dengan B yang mana lower pH value? Make sure lower pH value ni selalu pelajar terkeliru. Lower tu maksudnya mana yang lagi bukan strong. Mana yang concentration dia lagi tinggi. Okay. Jadi concentration yang lebih tinggi yang A lah. Okay. So ni betul. Kadang-kadang pelajar ada terkeliru tu. Okay. Okay. State the pH value of HCl acid in bottle B.
Okey, so ini kita kena gunakan formula ni lah. Negative log ni Okey, so ini masukkan formula dia. Negative log 0.001, kamu akan dapat 3 so ni betul. Okey, ada lagi? Okey, sebelah Okey, ini adalah titration. Okey, write a balanced chemical equation. Okey, ni yang tadi betul, dapat 2 markah. Formula betul, chemical equation betul. So chemical equation seimbang, dapat 2 markah. Okey, the experiment is repeated by using ethanoic acid. Okey, maksudnya dia guna weak acid. Tadi strong acid, sekarang guna weak acid Which acid will use more volume? Explain why. Okey, so senang je. Lagi lemah acid tersebut, lebih banyak volume yang diperlukan. So kalau acid tu kuat, hanya sedikit saja volume yang diperlukan. Okey, so ini jawapan dia. Yang pertama, ethanoic acid, betul. Kenapa ethanoic acid? Because dia adalah weak acid, betul. And then bagi tahu apa weak acid ni, apa ciri-ciri dia. Okey, dia produce dia ionize partially in water and produce low concentration of hydrogen ion. Okey, dapat 3 markah. Good. Okey, lagi soalan yang seterusnya. Okay, during the experiment, what should you do so that the volume of acid used while titration is double than in 7.2? Double Okay, justify your action. Okay, soalan ini adalah kamu kena ingat yang digunakan sekarang ialah H2SO4. Ini adalah diprotic. Diprotic, boleh faham? Katalah kalau diprotic ni volume dia tadi berapa Ada tak dia cakap? Okey. Katakanlah diprotic acid ni bila kamu kira hanya gunakan 10 cm3 je untuk neutral. Sekarang kita guna strong acid juga, tapi dia adalah monoprotic. Monoprotic bermaksud dia separuh daripada diprotic. Kekuatan dia separuh daripada diprotic. Jadi apa yang berlaku adalah bila dia lebih lemah, walaupun dia strong acid, tapi dia kekuatan dia, strength of acid tu separuh daripada diprotic. Jadi kita kena doublekan dia punya volume. Nampak tak? So monoprotic ni 2 kali ganda volume dia, sama level dia dengan diprotic. Sebab dia lebih hidrogen dia separuh daripada diprotic. Okay? So hydrochloric acid ataupun nitric acid. Okay, good. Ingat jangan guna weak acid. Kamu guna weak acid salah. Okay, kenapa tak cikgu weak acid? Okay, sebab weak acid ni dia bukan separuh daripada diprotic, dia sangat lemah. Okay, contohlah saya bagi satu contoh weak acid. H3PO4 adalah weak acid. Jadi pelajar jangan tengok yang bilangan hidrogen ini. Cikgu ni hidrogen ni ada 3, kenapa dia weak acid? Dia bukan cerita pasal hidrogen tu ada 3 ke 2 ke, tapi cerita pasal dia ionized partially in water. Dia mengion secara separuh. Separuh ionized, separuh tak ionized. Itu isu dia sekarang. Okay. So yang kita gunakan adalah masih lagi kategori strong acid tapi yang monoprotic. Okay. Okay, so yang ni betul because monoprotic. Okay. Okay, selesai yang itu. Ada apa-apa lagi tak? Okay, selesai So soalan yang seterusnya, Johor, Kedah. Okay, Johor dah. Kedah pun sudah. Okay. Alright, so saya rasa dah habislah kita cover sampai soalan ikut bilangan pelajar. Jadi sebenarnya ada lagi soalan kan. Kalau saya tengok lagi soalannya bawah-bawah tu ada sedikit lagi, dia banyak calculation lah. Ada bahagian termochemistry dan sebagainya tapi rasanya malam ini saya ada satu lagi saya tertinggal tadi. Yang ni. Yang ni, sorry soalan terakhir malam ni, okey. Tertinggal pula. Saya scroll ke bawah baru perasan ada satu lagi. Okey, yang ni malam ni kita akan discuss sampai sini saja. Okey, so yang ini adalah kalau tengok diagram ini je dah boleh agak, ni adalah di bawah tajuk rate of reaction. Okay, rate of reaction ni kita nak kaji, nak to study the factor that affect rate of reaction Okay, so kalau kita tengok eksperimen 1 dengan eksperimen 2 mesti ada benda yang diubah.
Okey, cuba kita tengok dekat mana yang diubah tu. So kalau kita perhatikan di sini ialah kalau yang nombor 1 ni dia guna 50 volume. Okey, dia ubah volume. Bila dia ubah volume maka dia punya concentration dia pun dia ubah 0.5, satu lagi 1.0. Okey, yang mana satukah have higher rate of reaction? Sebenarnya kita boleh tahu daripada gambar rajah. Okey. Apa beza gambar rajah 1 dengan 2? Yang nombor 1 ni dihasilkan lebih cepat. Okey. Dihasilkan lebih cepat hidrogen gas. Okey, yang ini perlahan, slow. Tapi end up dia punya last kali volume gas dia akan sama. Tu kamu kena ingat. Okey, kenapa dia sama? Sebab mol dia sama So kalau kamu kira mol ni mol untuk yang atas ni MV/1000 50 darab 0.5 akan dapat 0.025. Yang bawah ni cuba kira berapa mol dia. Kamu 25 darab 1.0 bahagi 1000 terlupa pula. Bahagi 1000 akan dapat 0.025 mol juga Okey, tengok kalau mol dia sama bermaksud volume akhir dia akan sama. Okey, itu clue dia. Kalau mol gas yang terhasil sama, maka dia punya volume akhir dia juga akan sama. Okey. So untuk tindak balas ni apakah dia punya equation dia? Equation dia adalah HCl campur dengan apa tu? Hidroklorik campur dengan apa ni? Zinc. Zinc akan dapat zinc chloride campur dengan hydrogen gas. Okey, balancekan dulu equation ini dua. Okey, dah selesai Okey, so mole of hydrochloric acid tadi ni adalah 0.025 mol. Dua-dua eksperimen dia punya mol dia sama. So yang ni berapa mol dia? Yang ni mol dia ialah separuh daripada tu lah. So berapa? 0.025 bahagi 2. Yang ni 0.0125 mol. So eksperimen 1 pun akan hasilkan 0.0125 mol hydrogen gas. Eksperimen 2 pun akan menghasilkan 0.0125 mol of gas. Cikgu kenapa nak tahu mol ni cikgu? Okey, penting Mol hydrogen gas ni penting adalah supaya kita boleh tahu volume akhir dia. Okey, so kalau kamu cari volume akhir 0.0125 okey, darabkan dengan kalau suhu bilik 24 akan dapat volume dia samalah. Okey. Let's say lah darab 24 dapat 0.3 desimeter cube. Jadi volume akhir dia sama. Okey. So jangan terkeliru dengan gambar rajah cikgu, tapi tengok gambar rajah ni yang bawah tu volume dia lagi banyak daripada yang atas tu. Bukan lagi banyak, sebenarnya volume dia sama banyak. Cuma diagram yang dekat bawah tu dia cepat hasilkan gas, yang atas tu dia perlahan. Okey. So how to determine the rate of reaction in this experiment? Okey. Berdasarkan isi padu gas hidrogen yang terhasil. Okey Okey. Betul lah. By measure the volume of hydrogen gas per unit time jawapan Okey, measure volume of hydrogen gas produced per unit time. Kena ada per unit time. Tak ada per unit time ni salah. Kenapa per unit time? Sebab dia kata rate of reaction. Kan, rate of reaction ni adalah volume over time Okey, lagi soalan yang seterusnya. Apa tu? The maximum volume of hydrogen gas released in experiment 1 is V. Okey, dia bagi tahu dah maksimum dia adalah V. Okey. Dan kita kena ingat, volume dia tadi sama So what is the volume of hydrogen gas released in experiment 2 compared to experiment 1? So kawan kamu jawab isi padu gas hidrogen yang dibebaskan adalah sama. Okey, good, betul lah. Adalah sama kerana nombor mol yang sama iaitu 0.025 mol. Okey, good, bagus Okey, sama because same number of mol. Okey, betul. Dapat 2 markah.
Okey, ada lagi tak sambungan bawah dia? Okey. Okey, yang ni sketch the curve for experiment 2 on the same axis in graph 1.1. Okey. So, rakan kamu ni buat betul. Eksperimen 2 dia lebih pantas daripada eksperimen 1. Okey, maksudnya eksperimen 2 has higher rate of reaction compared to eksperimen 1. Okey. Jadi graf dia macam ni lah, naik macam tu. Dan dia akan berakhir pada level yang sama. Dia akan constant pada level yang sama. Kenapa sama level? Because same volume of hydrogen gas. Okey. Iaitu apa tadi? Yang V cm3 tu sama Okey. So tapi eksperimen tu kena labelkan dia. Okey, betul lah tu dah label kan, tapi dia more steeper Okey, so ini betul. Ada lagi tak kat bawah? Ada lagi. Based on diagram 7, which experiment has a higher rate of reaction? Experiment 2, betul? Okey, ni referring to the coalition theory, explain how the rate of reaction experiment 1 and experiment 2 are different. Okey, so kena buat comparison. So ini apa faktor dia? Faktor dia adalah concentration. Cikgu macam mana nak tahu concentration? Tengok balik gambar rajah dekat atas. Yang bawah menggunakan 1.0 mol per decimeter cube, yang atas tu menggunakan 0.5 mol per decimeter cube. Faktor dia adalah concentration. So explanation pun kenalah in term of concentration. Okey, apa point-point yang kena ada? Yang pertama, kamu kena buat comparison rate of reaction. Ada tak dalam ni? Ada tak dia cerita pasal rate of reaction? Okey, yang ni Ini adalah point nombor 1. The rate of reaction in experiment 2 higher than experiment 1. Ini markah yang pertama. Okey. Yang nombor 2, compare dia punya concentration. Ini markah yang kedua So concentration experiment 2 higher than experiment 1. Yes, dapat markah yang kedua. So number of hydrogen per unit volume increase. Okey, boleh. And then frequency of collision between particles ni salah. Okay, collision between siapa? Kena nyatakan siapa partikel dia. Partikel dia adalah between hydrogen ion and zinc atom. Increase. Baru betul. Boleh faham Jangan guna partikel. And then satu lagi kena bagi tahu collision of effective collision Okay. Walaupun 3 markah kan, kamu tulis je semua. Tambah satu lagi ayat dia. Frequency of effective collision. Tambah Yang ni kan yang ni ada sambungan dia lagi ni. Okey, explain ada kat situ. Frequency of effective collision. Buat ayat penuh saya malah nak tulis panjang. Hydrogen ion and zinc atom in experiment 2 higher than experiment 1. Titik. Okey. So dapatlah full mark. Okey. So rasanya sampai situ sahaja. Ada soalan yang saya tertinggal? Rasanya tak ada So ada lagi beberapa soalan bawah tu rasanya yang saya tak sempat nak cover lah. Okey. So next time kalau kita ada masa lagi, ni lah kamu boleh tanya saya soalan. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Rasanya semua dah selesai kot, dah cover dia ni. Yang saya agih-agihkan tadi. Okey. Boleh.